Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wal hadi ila siratim mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Sekalian yang dirahmati Allah, pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya memanjatkan syukur ke hadrah Allah. Malam ni saya dapat sampai ke masjid tuan-tuan, Masjid At-Taqwa. Yang lama saya dah tak sampai kemari. Mudah-mudahan kedatangan saya ini saya dapat syafaat daripada tuan-tuan. Menghubungkan silah itu adalah tuntutan daripada Rasul dan tuntutan daripada Allah. Moga-moga pertemuan kita ini termasuk di dalam hamba yang mendapat rahmah Allah. Kedatangan saya bukan saya nak mengajar tuan-tuan, nak bagi tazkirah, sebab saya bukan orang alim dan sering saya bercakap perkara yang sama. Tetapi kita menghubungkan silaturahmi kerana kita menuntut rahmah bin rahmah. Kenapa kita perlunya rahmah Allah? Kerana kita ni hamba Allah yang kosong, yang sentiasa mengharap akan rahmahnya. Seorang hamba Allah yang menghendaki diam dalam jannah Allah, itu pun berkehendak rahmahnya. Sebab itulah, selagi mana kita diberi peluang untuk Allah hidup, selagi mana kita diberi peluang untuk Allah berada di dalam alam dunia ini, maka tagihlah rahmah Allah. Janganlah sekali-kali kita berpaling daripada rahmahnya, kerana kita tidak ada daya dan upaya. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hatta untuk kita mengangkat tangan melaksanakan takbiratul ihram juga kita tidak akan mampu jika kita tidak ada rahmah Allah. Hatta kita nak melafazkan usalli fardal maghribi juga tidak akan mampu jika kita tidak ada rahmah Allah. Bukan semestinya orang yang mempunyai kedua kakinya dia mampu berjalan. Ada orang yang mempunyai kakinya dia tidak mampu berjalan, diam di atas kerusi roda. Ada orang yang mampu berjalan tetapi dia tidak mampu berjalan ke rumah-rumah Allah. Manfaat kaki itu hanya dikurniakan kepada urusan dunia, tidak digunakan, tidak dikurniakan kepada urusan akhirat. Seorang hamba Allah yang sentiasa tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan sentiasa rasa kecil. Kenapa dia merasa kecil? Kerana lafaz dalam takbir itu membuatkan dia mengakui Allah itu maha besar, dan dia merasakan dirinya kecil.
Pandemik COVID-19 ini mengajar kita betapa kecilnya kita. Allah didik kita betapa besarnya dan hebatnya Allah, satu makhluk yang semua orang tidak nampak, tetapi kita ditimpa satu perasaan ketakutan yang besar. Maka di sini kita melihat akan kebesaran Allah. Jika makhluk yang kecil ini juga aku tidak mampu melawannya, bagaimana aku mampu melawan Allah Subhanahu wa ta'ala? Pangkat yang besar hilang, harta yang banyak, bisnes yang berjuta-juta bankrupt. Orang yang mempunyai jawatan yang tinggi hilang jawatannya. Baru aku hantar, baru dihantar oleh Allah satu makhluk yang kecil, tetapi semua orang dalam ketakutan, dalam kegelisahan, dalam keresahan. Inilah Allah Subhanahu wa ta'ala menzahirkan akan kebesarannya, dan kita sebagai hamba-Nya kena merasakan bahawa, ya Allah, aku ini lemah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, semua orang akan balik jumpa Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Semua orang akan balik bertemu dengan Allah, saya dan tuan-tuan, dan kita tidak tahu bila waktu dan masanya, kerana ia rahsia Allah. Begitu juga qiyamah yang dipanggil Qiyamatul Kubra. Allah hancurkan seluruh alam ini telah ada di dalam ilmu Allah, tetapi tidak tahu bilakah waktunya. Maka kematian ini dipanggil Qiyamatus Sughra, dan telah ada dalam ilmu Allah, dan tidak ada satu orang pun yang tahu dan mampu untuk menyingkap akan waktu kematiannya. Maka inilah menunjukkan bahawa kita tidak boleh membesarkan diri kita, ego, sombong, kita rasa kita hebat. Sebab itu satu hari ada seorang awliya illah menahan Harun al-Rashid, khalifah pada waktu itu. Ketika Harun al-Rashid itu dalam musafir untuk pulang, seorang awliya ini yang dikatakan gila, yang menggali kuburnya sendiri dan duduk di kawasan perkuburan, menahan Harun al-Rashid. Lalu ia bertanya kepada Harun al-Rashid dan berkata kepada Harun al-Rashid, wahai khalifah, boleh atau tidak engkau menunaikan 3 hajatku, kerana engkau adalah sultan, engkau adalah khalifah pada zaman ini. Maka kata Harun al-Rashid, katakanlah jika aku boleh membantu. Yang pertama kata awliya illah ini, apakah boleh engkau panjangkan umurku? Maka kata Harun al-Rashid, aku tidak mampu ya Syekh. Yang keduanya, bolehkah engkau tahan akan kedatangan malaikat maut kerana engkau sultan pada zaman ini? Engkau mempunyai kuasa yang besar, engkau mempunyai satu bidang kuasa yang orang lain tidak ada. Apakah engkau boleh menahan malaikat maut untuk datang kepadaku? Aku tidak mampu ya Syekh, ya awliya illah. Dan yang ketiganya, boleh tak engkau keluarkan aku daripada neraka dan masukkan aku kepada syurga? Menangis Khalifah Harun al-Rashid. Lalu apa kata awliya ini? Maka jika engkau tidak boleh menunaikan ketiga-tiga hajatku, engkau bukannya sultan, tetapi engkau adalah hamba Allah seperti mana aku. Tetapi engkau mendirikan mahligai yang indah dan cantik, satu hari engkau akan meninggalkannya. Tetapi aku yang menggali kuburku, aku dikatakan junun, dikatakan gila oleh seluruh masyarakat. Walhal inilah tempat yang akan aku kembali dan kekal di dalamnya. Tetapi rumah-rumah besar yang engkau buat dan engkau dirikan, lalu engkau akan tinggalkan. Betapa bodohnya manusia itu. Seseorang yang dia sedar yang dia akan balik kepada Allah, apa yang perlu dia buat, apa yang perlu dia persiapkan,
Sebaik-baik ulama sayang kepada kita semua, langsung dia memberikan kita garis panduan supaya kita ini tidak balik dalam keadaan yang sia-sia, balik dalam keadaan yang kosong. Tuan-tuan, kita bila-bila saja akan dipanggil oleh Allah. Kita tidak tahu waktu dan masanya. Maka kata ulama, orang yang cerdik, yang tahu nak balik kepada Allah dan sedar bahawa dirinya satu hari akan balik kepada Allah, maka yang pertamanya, maka dia persiapkan dirinya dengan ilmu dan ma'rifah. Dia kenal Allah. Tuan-tuan, kita kena balik kepada fitrah. Fitrah kita mengenal Allah, di mana tempatnya dan dalilnya. Ayat ini selalu saya baca di masjid-masjid dan di kuliah saya, dan saya tak tinggalkan, tuan-tuan. Iaitu ketika semua orang di alam roh, Allah bertanya kepada kita dan kita menyaksikan akan syahadah yang pertama dulu. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Adakah aku ni Tuhan kamu? Allah bertanya segala arwah pada waktu itu, dan kita menyaksikan, ya Allah, Engkaulah Tuhan kami. Sebab itu fitrah kita, fitrah orang yang makhluk yang telah mengenal Allah. Maka apabila kita berada di dalam dunia dan dizahirkan oleh Allah, pada ketika itu hati kita mula terpandang selain Allah. Hati ini, tuan-tuan, ibarat cermin. Apabila cermin ini terkalih, terpaling, teralih daripada tuannya, ketika itu mulalah ia menangkap akan objek-objek yang selain daripada tuannya. Ketika hati kita mula terpaling, terkalih, berpindah daripada tuannya, ketika itu kita mula galit dengan perkara-perkara yang selain daripada tuan hati itu dan tuan cermin itu. Siapa tuan cermin itu, tuan-tuan? Dialah pemilik kita, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala hati kita mula terpaling daripada Allah, kita mula menangkap gambaran-gambaran aghyar, kata ulama. Apa dia aghyar? Dunianya, nafsunya, sekalian makhluk di sekeliling kita. Kita mula sibuk dan ghalib, terpesona dengan perkara-perkara ini. Lalu kita tak merasakan bahawa satu hari aku akan balik bertemu Allah. Tuan-tuan, saat ini, hari ini, saya bertanya dengan diri saya, daripada bangun tidur malam tadi sehingga maghrib ini, berapa kali dah kita merasakan bahawa malaikat akan datang jemput aku? Ataupun kita tak merasakan bahawa ia akan datang menjemput aku pada hari ini? Tatkala kita merasakan hidup ini kita punya, kita rasa hidup ini kita punya, hari ini aku mesti hidup dan aku akan hidup. Sebab apa aku mesti hidup dan aku akan hidup? Sebab kita kata aku sihat. Sebab kita kata aku tidak ada apa-apa. Dan kita seolah-olah kita kata hidup ini kita punya. Walhal kita lupa bahawa hidup itu adalah milik Allah yang bersifat yuhyi wa yumit. Dia yang bersifat menghidupkan dan mematikan. Tatkala kita rasa kita memiliki hidup, sebab itulah kita mula lalai, kita mula berada dalam segala tipu daya yang kita tidak sedar. Ditipu, umur kita naik 50 tahun lebih. Ditipu, umur kita naik 60 tahun lebih. Ditipu, umur kita naik 70 tahun lebih. Sampai hari ini
Kita sendiri tidak mampu untuk melakukan ketaatan yang banyak kepada Allah. Kita sendiri tidak mampu untuk melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang hamba Allah. Kita hebat tuan-tuan, ilmu kita banyak, fikih kita hebat, ilmu kita hebat, tetapi apakah Allah ingin memandang kehebatan ilmu yang ada pada kita sehingga kita tidak mampu tunduk dengan Allah? Apakah Allah memandang akan kehebatan pengetahuan kita sehingga kita tidak mampu menyadari bahawa aku ini milik Allah? Apakah Allah memandang akan kehebatan amal kita sehingga kita tidak mampu merasakan aku ini hamba Allah? Iblis lebih hebat beramal daripada kita. Iblis lebih alim dan berpengetahuan daripada kita, tetapi dia tidak dipandang langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang perlu kita fikirkan sama-sama tuan-tuan. Orang yang bila dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika itu dia balik bertemu Allah dalam keadaan yang masih mengekalkan, man qala la ilaha illallah dakhal jannah. Kerana hidupnya sentiasa tidak terpesong, cermin hatinya tidak terpesong daripada tuannya, bermakna dia masih lagi dalam makrifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, kata ulama, iaitu hilangkan segala hijab, kekotoran hijab yang ada pada tubuh badan kita. Hijab apa tuan-tuan? Hijab kejahilan yang pertamanya. Sebab itu bila Allah nak angkat kita jadi hamba-Nya yang baik, Allah mula kenalkan kita mana yang hak, mana yang batil. Bila kita faham tentang mana yang hak, mana yang batil, kita cuma pegang mana yang halal, mana yang haram. Mana yang halal, mana yang haram pada syariatnya. Yang ni haram dimakan, haram dipakai, haram dia. Tetapi perkara yang diharam pada akidah kita, kita terlupa. Apakah aku sedang mensyirikkan Allah? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Pada ketika itu, sebab itu seorang aulia berkata, zuhud itu bukan hanya pada dirham dan dinar. Zuhud itu bukan hanya pada dirham dan dinar, katanya. Zuhud itu iaitu mereka yang zuhud selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tatkala ia balik menemui Allah, dinar dan dirham ini tinggal, tuan-tuan. Makhluk yang ada di sekeliling kita akan tinggal. Tetapi orang yang sentiasa bersama Allah, yang dikatakan ma'iyah, tuan-tuan, Masya Allah, kalau kita tengok dalam salat, rukun semayang 13, rukun yang besar 3, rukun qalbi, rukun fa'li, rukun qawli. Bila kita kisahkan tentang salat, salat pada bahasa ingat. Bila ditanya apa makna salah pada bahasa, ingat. Ketika kita melaksanakan rukun qalbi, tatkala itu jatuh satu rukun dalam salat, iaitu niat. Apa yang Allah didik kita tentang dalam rukun qalbi ni? Ketika kita salat, Allah didik kita, innallaha ma'akum, kita bersama Allah. Allah didik kita, kita rasa bersama Allah. Bila mana kita rasa bersama Allah, kita nak buat perkara yang membatalkan salah, kita tak berani, Allah tahu. Kita nak bercakap selain daripada perintah Allah, kita tak berani. Jika aku berkata-kata selain daripada perkataan salah,
salah, maka salah aku batal. Siapa yang tahu? Allah tahu. Maka Allah didik kita merasakan kita sentiasa dalam pandangan Allah. Makanan yang sedikit di dalam mulut, kita tak berani untuk telan, walaupun seluruh makhluk tidak mengetahuinya kerana ia di dalam mulut kita. Tetapi kita takut nak telan, walaupun secebis daging ayam, walaupun sedikit daripada cabisan ikan air, kita tak mampu untuk telan. Kita tak mampu untuk telan. Dan kita tak mampu untuk menelan cebisan makanan itu. Kenapa kita tak mampu? Telanlah. Kita kata apa? Allah tahu. Dalam mulut kita, kita tetap berpegang Allah tahu. Di mana kamu tahu yang mengatakan Allah tahu? Innallaha sami'ul basir. Walaupun pandangan yang terlindung sekalipun tetap dalam pengetahuan dan pandangan Allah. Tak mampu kita tuan-tuan. Maknanya salat dalam bahasa kita sentiasa ingat kepada Allah. Nak buat perkara yang membatalkan salah, kita ingat Allah. Hati kita ma'iyah, merasai bersama Allah. Orang yang hendak balik dengan Allah, mintalah supaya Allah angkat hijab ilmu itu. Kita bodoh, tetapi minta Allah ajar kita. Kita hanya mampu usaha datang masjid, bawa kitab, mengaji. Tetapi yang memberikan ilmu dan faham itu bukan seorang syekh dan seorang guru. Dia hanya sebagai wasilah dan alat menyampaikan apa yang diperintah oleh Allah. Tetapi yang memilih untuk kita faham itu adalah Allah. Yang memilih untuk kita beramal itu adalah Allah. Tidak siapa mampu tuan-tuan dengan hak ini. Tidak siapa mampu untuk memberi faham dan memberi ilmu ini illahu, melainkan dia. Sebab itu kenapa kita selalu tanya tatkala kita sering datang ke majlis ilmu, kenapa aku tidak boleh membezakan yang hak dan yang batil pada Allah? Walhal aku tahu apakah ilmu yang aku dapat ini tidak manfaat. Allah tidak memberikan keberkatan. Aku tahu tetap aku langgar Allah. Tuan-tuan, saya bagi satu contoh yang cukup mudah. Kita berumur 50 tahun lebih, 60 tahun, tetapi kita sendiri masih tidak mampu untuk sujud pada 2/3 malam walau raka'ataini. Kita kata kita hebat. Kita kata kita tahu. Kita kata kita alim. Kita rasa kita orang yang ada ilmu. Tetapi kita tidak mampu untuk meletakkan kepala kita pada Allah. Pada waktu ishar itu hanya 2 rakaat. Kita rasa kita kuat. Aku ahli masjid. Tetapi tatkala Allah meminta kita untuk sujud dengan dia pada 2/3 malam, kita tidak mampu untuk bangun. Walau raka'ataini. Di mana kehebatan kita? Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun.
fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Inilah kesilapan kita setelah hati kita mula ditutup oleh Allah. Kita rasa kita hebat, kita rasa kita bagus, walhal pada Allah kita tidak ada nilai pun, kerana kesilapan akan hati-hati kita yang terlalu kotor. Apa yang saya nyatakan, tuan-tuan, zaman yang kita duduk sekarang adalah zaman mutakhirin, zaman yang terlalu akhir. Siapa yang berani mengatakan bahawa matahari akan tolok ataupun air telak pada sebelah barat itu 20 tahun yang akan datang? Tanda kiamat yang kecil semuanya telah dizahirkan oleh Allah. Apakah dia akan berlaku pada Jumaat minggu ini, Jumaat minggu hadapan, ataupun pada bila-bila masanya? Tetapi pekerjaan seorang hamba mesti diteruskan mengikut kehendak syarak dan kerataan Allah. Sebab ini perintah Allah. Fa idza qudiyatis salah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Ambillah apa yang ada dalam muka bumi, tetapi kau jangan lupa aku. Dengan nikmat yang kau ambil, aku bagi kesempatan. Di mana kesempatan yang Allah bagi, iaitu hidup kita pada hari ini satu kesempatan. Hidup pada saat ini satu kesempatan yang besar. Ingat kepada Allah, balik kepada Allah, buat baik dengan Allah. Jangan selalu tanya apa yang Allah bagi padaku, tapi tanyalah apa yang aku boleh bagi pada Allah. Allah terlalu banyak berikan kepada kita, tetapi apa yang kita telah bagi pada Allah? Allah terlalu banyak berikan nikmat kepada kita, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Tapi apa yang kita mampu bagi dengan Allah? Kita selalu tanya perkara yang sama, apa aku dapat kalau aku buat ni, aku dapat apa, aku buat ni, aku dapat apa. Walhal pertanyaan itu adalah pertanyaan yang kita ajukan kepada Allah. Kalau aku semayang malam, aku dapat apa? Siapa yang memerintahkan semayang malam itu? Fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Kita lalu tanya, kalau aku buat, aku dapat apa? Pernah tak kita tanya dengan diri kita, apa yang telah aku berikan kepada Allah? Banyak mana aku dah bagi Allah? Apa yang aku mampu bagi engkau ya Allah? Ini kebiasaan kita. Kedua, hilangkan hijab dosa dalam hati kita dan dalam tubuh badan kita. Ini perintah Allah. Sama ada dosa itu adalah dosa yang zahir maupun dosa itu dosa yang batin. Ketiga, mohon dengan Allah diangkat hijab syaitan. Kenapa? Syaitan sentiasa mengajak kita pada perkara yang selain Allah. Kenapa dia nak sangat ganggu kita? Sehingga Allah sebut dalam Quran, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Sebab dia nak supaya kita keluar daripada syurga Allah. Semua orang namanya ada tertulis di pintu-pintu jannah Allah. Semua orang, semua hamba Allah, namanya telah tertulis di pintu jannah Allah. Tetapi kita sendiri berusaha memadamnya sedikit demi sedikit.
Bagaimana cara kita memadam nama-nama kita di pintu jannah Allah? Dengan kita melakukan kesalahan demi kesalahan, tanpa kita mau balik kepada Allah. Kita yang menghapuskan nama kita, memadam nama kita, qalilan biqalilan. Kita buat salah, kita tak sedar. Kita buat salah, kita tak nak balik. Kita buat salah, kita tak nak kembali kepada Allah, sebab kita rasa kita hebat, kita serba tahu, kita serba boleh, kita orang alim, kita orang mulia. Maka kita terlupa, aku ini hamba Allah. Aku tak boleh lari daripada kelompok ini, kerana aku diciptakan oleh Allah, walau di mana pun kedudukan aku. Keempat, hilangkan hijab basyariah. Sifat manusia yang selalu ada yang merosakkan diri sendiri: hasad, dengki, hubbud dunia, tamak, lalai. Ini kena buang. Berhati-hati. Beramal senang tuan-tuan, memelihara amal susah. Jangan jadi orang yang ahmak. Nabi kata, orang bodoh, dia buat rumah dia cantik, setelah siap rumahnya dia robohkan balik, dia buat lagi, dia roboh lagi, dia buat lagi, dia roboh lagi, dia buat lagi, dia roboh lagi, lalu dia mati. Begitulah orang yang ahmak ini. Dia salat, dia puasa sunat Isnin Khamis, tetapi dia masih tak nak tinggal buka aib orang. Dia tak nak tinggal hasad dan dengki. Dia tak nak tinggal sombong pada diri. Walhal hasad ini menghapuskan amalan, buka aib ini menghapuskan amalan, sombong ini menghapuskan amalan. Jangan kita buat rumah lalu kita robohkan semula. Sebab itu jadilah orang pandai, pelihara amal itu, supaya amal yang kita ada yang sedikit ini, amal kita tak banyak tuan-tuan, tak banyak mana amalan kita. Amalan yang sedikit inilah yang kita cuba menagih rahmat Allah untuk duduk dalam syurga dia. Tuan-tuan, hidup dalam dunia tak lama pun, sakit dalam dunia tak lama pun, susah dalam dunia tak lama pun. Paling-paling susah 50 tahun, paling-paling lama sakit 40 tahun. Tapi sakit dekat akhirat, khalidina fiha abada. Susah dekat sana, khalidina fiha abada. Masya Allah. Bila tatkala sakit yang tidak ada kesudahan dan susah yang tidak ada kesudahan, maka waspadalah. Di sana tak kira kamu ustaz atau kamu bukan ustaz. Ustaz juga akan dihadap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz juga akan dihadap di muka pengadilan Allah di Yaumul Mahsyar. Jangan ingat kamu seorang ustaz yang hebat, wahai Ahmad Rizam bin Ghazali, dengan serban kamu, jubah kamu dan ridak kamu ini, kamu terlepas daripada persoalan Allah, kamu terlepas daripada hisab Allah, kamu terlepas daripada persoalan Allah.
tidak akan sekali-kali, wahai insan yang bernama Ahmad Riza bin Ghazali, maka jangan sekali-kali kamu sombong dan angkuh dengan Allah. Semua orang akan balik, dan semua orang tidak akan terlepas daripada persoalan ini yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Tuan-tuan, kita sebagai hamba Allah, sebagai pengakhir kuliah saya, kita ikut SOP, tak apa tuan-tuan. Akhir kuliah saya, kita dah azan nak masuk waktu Isyak. Bila kita melihat akan dunia ini, kita rasa takut. Apa yang berlaku di sekeliling kita, daripada sudut orang yang di atas, orang yang alim, orang yang jahil dan masyarakat, berkisah berlakunya tanda-tanda kiamat yang disebut oleh Rasulullah. Hati kita makin resah, tuan-tuan. Kenapa kita resah? Sebab kita macam tak bersedia. Jika waktu yang terdekat ini dihancurkan alam ini oleh Allah, kita seolah-olah tak bersedia nak balik. Kerana orang yang selamat yang Allah sebut dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Dekat sana harta tak pakai, anak-anak, kawan-kawan tak pakai. Siapa yang balik jumpa Allah, hati dia selesai. Siapa yang qalbun salim, orang yang tak mensyirikkan Allah, akidahnya masih tahqiq dan jazam, yakin dia dengan Allah, tidak berubah. Dia masih lagi beriktikad dan berpegang, Allah itu Tuhanku. Akidah dia masih sidik, benar seperti mana ia lahir. Dia masih bergantung dengan Allah, dan dia tidak bergantung selain Allah. Kita, tuan-tuan, kebergantungan kita telah beralih. Kita takut kalau harta kita hilang. Harta kita kalau makin sikit, kita jadi makin takut. Sebab kita bergantung dengan harta kita selama ni. Kalau orang yang selalu tolong kita makin uzur, kita makin sedih. Besok kalau dia tak ada, aku macam mana? Sebab kita masih bergantung dengan makhluk. Walhal kita tidak akan susah sama sekali, tuan-tuan. Kenapa saya kata kita tak akan rasa susah sama sekali? Sebab kita hamba kepada Zat yang Maha Kaya. Mana mungkin hamba kepada yang Maha Kaya, hamba ini susah? Kerana Zat yang Maha Kaya yang tidak menerima miskin sekali-kali. Makhluk yang kaya di dalam dunia, dia menerima miskin dan dia satu hari akan miskin. Tetapi Zat yang Maha Kaya tidak akan miskin sekali-kali. Mana mungkin hamba yang bersama dengan Zat yang Maha Kaya, dia akan susah. Tetapi pergantungan kita telah berubah. Kita mula bergantung selain Allah dan kita percaya selain Allah. Lebih lagi kita mempercayai Allah. Yakin kita selain Allah, lebih lagi keyakinan kita selain daripada Allah. Sebab itu, tuan-tuan, Masya Allah, mudah-mudahan pertemuan yang singkat pada malam ini, dan saya minta maaf malam ini saya terlalu emosional, kerana saya
sebenarnya setiap perkataan yang keluar pada malam ini untuk saya. Ketakutan bila kita melihat akan keadaan seluruh alam yang berlaku. Dan saya sendiri tidak tahu bilakah saya dapat balik bertemu dengan Allah. Ketika saat saya dipanggil oleh Allah, saya kosong. Saya tak boleh tunjuk dengan Allah. Ya Allah, ini yang boleh aku bagi pada engkau, ini amalan aku, semayang malam aku, Quran aku, sedekah aku. Saya tak boleh tunjuk dengan Allah. Ini zikir aku ya Allah, saya tak boleh tunjuk dengan Allah. Mungkin tuan-tuan boleh tunjuk dengan Allah, dan saya tidak mampu. Dan kali inilah saya berharap supaya adanya rahmah birrahmah atas saya dan juga tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama dia tinggalkan kepada kita satu munajat supaya kita jangan lupa dia. Setiap malam dia cakap dengan Allah, Allahumma rida anna, ya Allah, kau redalah atas kami. Fa illam tarda anna, jika engkau tak reda atas kami ya Allah, faghfir lana, kau ampunkanlah kami. Fa illam taghfir lana, kalau kau tak nak ampunkan kami ya Allah, jahat sangat, ego sangat, fa'fu anna, kau maafkanlah kami. Tiap-tiap malam tuan-tuan, jatuhkanlah kepala kita ke hadrah Allah, di hadapan Allah di bumi, supaya kita diterima kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, setakat ini saja yang saya mampu kongsikan pada tuan-tuan pada malam ini. Dan pada akhir kuliah ini, tuan-tuan tolong doakan saya dan madrasah. Mudah-mudahan kami tidak keluar daripada rahmah Allah. Apa yang saya buat dengan madrasah selama ini tidak terkeluar daripada rahmah Allah. Mudah-mudahan saya doakan tuan-tuan juga sentiasa dalam rahmah birrahmah, dalam bimbingan Allah, dalam keredaan Allah, dalam kasih sayang Allah. Tuan-tuan, saya minta doa tuan-tuan semuanya, semoga Allah mudahkan segala urusan kami. Dan kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada jamaah Masjid At-Taqwa Kuala Nerus. Beberapa saya rasa bulan lepas ketika kuliahnya yang berbahagia Ustaz Samsul Debat ada memberitahu tuan-tuan dengan, iaitu saya sedang buat pembaharuan masjid tempat solat muslimat, dan tuan-tuan ada memberikan sumbangan daripada masjid ini hampir 1000 lebih. Saya ucap terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan apa yang tuan-tuan buat dan tuan-tuan bantu madrasah kami menjadikan kita terhubung di dunia dan di akhirat kerana kasih sayang. Sebab kasih sayang inilah induk segala perkara. Jika kita tak dapat kasih sayang Allah, ketika itu kita tak dapat rahman Allah. Jadi terima kasih banyak-banyak. Tuan-tuan terus doakan kami, sebab bangunan itu masih dalam proses. Saya cuma minta doa tuan-tuan. Saya cuma minta doa daripada tuan-tuan. Tuan-tuan bangun tengah malam, golongan ayah-ayah yang sering bangun malam, doakan kami. Ya Allah, mudahkan urusan orang ini. Ya Allah, barakahkan urusan orang ini. Wa akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Muhyil Mauta, Ya Arhamar Rahimin, Ya Allah, kami rasa malu dengan Engkau. Kami rasa malu, Ya Allah, dengan Engkau, Ya Arhamar Rahimin. Banyak perkara yang telah Kau berikan pada kami, Ya Allah, tapi kami tak mampu nak buat baik. Banyak nikmat Engkau yang kami ambil, tapi kami tak mampu untuk bagi kepada Engkau ketaatan dan ibadah. Walaupun untuk kami bangun malam 2 rakaat, untuk kami tunduk dan sujud kepada Engkau tanda syukur, Ya Allah, kami masih tak mampu, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami malu kepada Engkau, Ya Allah. Walaupun kami buat jahat, Engkau masih tak benci kami. Kau masih bagi kami makan. Kau selamatkan kami dari segala bala. Kau masih hidupkan kami dan Kau tak matikan kami seperti mana umat yang terdahulu, umat Nabi Nuh, umat Nabi Lut. Terus Kau matikan dan Kau binasakan. Kau masih bagi kami kesempatan untuk hidup, Ya Allah. Terima kasih. Terima kasih, Ya Allah. Terima kasih, Ya Allah. Terima kasih, Ya Allah. Ya Allah, kami tak tahu kami hidup sampai bila, kerana kematian kami dalam tangan Engkau dan rahsia Engkau. Ya Allah, jika Kau matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, walaupun kami jahat, Engkau pandanglah kami, Ya Allah. Ya Allah, walaupun kami banyak salah, Kau tengoklah muka kami, Ya Allah. Jangan Engkau paling daripada kami, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, berkatkan hidup kami, berkatkan hidup anak-anak kami, berkatkan hidup isteri kami dan keluarga kami. Apa yang kami buat, berkatkanlah, Ya Allah. Ya Allah, jangan Kau lalaikan setiap anugerah yang telah Kau berikan kepada kami. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, dengarkan doa hamba-Hamba-Mu, Ya Allah. Kami semua tadahkan tangan pada malam ini, Ya Allah. Kami minta dengan Kau, Ya Arhamar Rahimin, dengan rasa malu kami, Ya Allah, tapi kami tak ada tempat lain nak minta, Ya Allah. Kami tak ada tempat lain lagi nak mengadu hal, Ya Allah. Kami tak ada tempat lain lagi nak memohon, Ya Allah. Cuma hanya ada Engkau, Ya Allah. Engkau saja yang boleh memberi manfaat dan mudarat atas kami, Ya Allah. Engkau saja yang boleh menyampaikan segala hajat-hajat kami, Ya Allah. Ya Allah, isma' du'a'ana, Ya mujibas sa'ilin, Ya mujibas sa'ilin, Ya mujibas sa'ilin, Ya mujibas sa'ilin, Ya Arhamar Rahimin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.